Soalan 1, diagram shows the structure of an ideal transformer. Okey, sekali lagi, ideal transformer tu apa? Ideal transformer adalah suatu transformer that have 100% efficiency, yang ada kecekapan 100%. Okey, soalannya, what is the potential difference across the bulb? Okey, kita tengok dekat gambar rajah ni ada dua coil atau dua coil lah. Okey, dua coil, sebelah kiri dengan sebelah kanan. Nah, macam mana kita nak tahu mana satu input, mana satu output? Yang ni basic ya, kena ingat yang ni. So, mana-mana bahagian yang disambungkan kepada AC, saya cuma ulang apa yang saya sebut tadi je. Mana-mana tempat yang disambung dengan AC, atau ada perkataan A.C, atau ada simbol AC macam tu. Okey, maka bahagian tu akan dilabel sebagai input. Dan bahagian yang bersambung atau yang sebaliknya atau bersambung dengan sebarang alat elektrik, dekat sini alat elektrik dia adalah bulb. So, sini adalah output. Kenapa penting untuk awak tahu mana input, mana output? Okey, kenapa? Kerana awak berkemungkinan tersalah letak maklumat dalam formula. Saya ulang sekali lagi ya, awak berkemungkinan tersalah letak maklumat dalam formula kerana ni saya nak beritahu. Tolong ingat, kerana awak beranggapan sebelah kiri sentiasa input. Okey, walhal soalan boleh jadi input atau boleh buat input di sebelah kanan, atau input di sebelah atas, output di sebelah bawah. Input di sebelah bawah, output di sebelah atas. Sebelum kita kumpul maklumat, kita nak tahu dululah ataupun kita nak tulis dulu formula yang kita nak guna hari ni. NS bahagi NP sama dengan VS bahagi VP. Okay, now kita dapat alternating current dekat input. So, input, apa saja yang berada di input dipanggil primary. Yang berada di output dipanggil secondary. Awak sekolah rendah primary, kemudian naik sekolah menengah secondary. Okey, primary, secondary. So, voltage yang berada di primary 240 ni adalah VP. Okey, voltage on the primary coil. Kemudian voltage dekat mentol kita tak tahu. Kita nak cari, sebenarnya kita nak cari VS kita tak tahu. Kemudian 80 turn kat sini. 80 turn ni merujuk kepada NP. Okey, dekat primary. Dan 20 turns adalah maklumat NS. Okey, saya zoom out balik. Okey, now that we get all the information, we are ready to substitute into the formula. Kita ganti. Saya suka tukar formula atau rearrange formula dulu. Okey, saya rearrange formula supaya saya tak perlu fikir banyak lepas tu lah. So, saya tinggal NS bagi NP darab VP. Okey, matematik mudah ni. Matematik mudah. Harap betul lah. 20 bahagi 80 1/4 darab 240. Dapat? Tengok jawapan dapat apa? 60. So, kita tulis magnitude dia 60. Kemudian unit jangan lupa dalam volt. Jenis step down transformer. Okay, decrease the value of voltage of an alternating current. Ni contoh transformer step down. Okay, soalan 2. A transformer with primary and secondary coil 50 turns. Okay, ni dia bagi straight away maklumat dekat awak. 50 turn, 250 turn. Okay, nak tulis apa kat sini? Primary. So, primary NP, secondary NS. Okey, dah ada dua maklumat di situ.
Okay, respectively supplied 6 volts of an alternating voltage. Okay, calculate the output. Okay, supplied with, okay, dibekalkan dengan, bermaksud ini adalah input. So voltage input adalah voltage primary. Calculate the output voltage. So soalan suruh awak cari output voltage, iaitu Vs sama dengan apa? S bahagi NP sama dengan Vs bahagi Vp. Okey, lepas tu nak buat apa? Tukar atau rearrange formula. Vs sama dengan Ns bahagi Np darab dengan Vp. Okey, masukkan 250 bahagi dengan 50 darab dengan 6. 250 bahagi 50 darab dengan 6. Okey, so kita dapat jawapannya 30 volt. Okey, bekalkan tadi Vp, bekalkan tadi berapa? 6. Dan kita berjaya dapatkan 30 voltage. Ini transformer jenis step up. Okay, to increase the voltage of an alternating current. Okay, jangan buang masa. Kita pergi soalan nombor 3. Laptop needs voltage of 6 volt. Needs. Okay, kalau tak boleh nak tahu lagi apa benda, baca dulu. Connected to 240 supply by an adapter. Okay, supply bermaksudnya ini adalah voltage primary. Kita bagi dekat dia 240. Dia perlukan 6 sahaja. Dia perlukan 6. Perlukan maksudnya V secondary yang akan sampai ke laptop, supposedly 6 volts. Okay, if the transformer inside the adapter has 20 turns of secondary coil. So ini adalah number of turn secondary, NS. Calculate the number of turn of primary coil. Of primary, dia suruh cari NP. Sekali lagi, NS bahagi NP sama dengan Vs bahagi Vp. NP. Siapa tak boleh buat slow. Okey, kalau saya bawa NP ni naik atas. Itu saya bayangkan, sebenarnya saya buat turun Vs ke bawah. Saya darabkan dengan Vp. Okey, NS 20 bahagi Vs. Vs berapa tadi? Vs 6 darab dengan Vp 240. So, bahagi 6 darab dengan 240. Dapat berapa ya? Dapatlah 800. Okay, good. 800 turns. Okay, unit ni adalah turns. Nombor 4. An ideal transformer transferred 500 watt power. Okay, ni maklumat power. Saya kena tukar ni kepada merah supaya saya nampak. Kalau warna lain tak nampak pointer ni. 500 watt power. Kita tahu yang ni power, tapi kita tak tahu dia power input ke output. Jadi kita tak habis baca lagi, kita tulis dulu power. Okay, kita sambung baca. Through secondary coil. Through secondary coil. Okay, ni dia bagi clue dah ni. Secondary coil with output voltage 1000 volt. Okay, ni kita very certain. 1000 volt ni adalah kita certain bahawa ni adalah nilai voltage di bahagian secondary. Sebab dia sebut output. Di sini ada nyatakan output
So we are very certain that 1000 is the VS. Kita betul-betul confident lah sebab kat situ jelas. Okay. Okay, now kita balik pada ayat pertama tadi. Secondary coil ni merujuk kepada power tadi. Okay. So power sekarang yang dinyatakan ni adalah power power apa? Power output. Tak silap saya lah. Transfer through the secondary. Okay, power output. Sorry. Rasa power input. Saya pun tak sure lagi. Tengok saya pun tak sure. So kita baca soalan dulu. Calculate the current produced at the secondary coil. Soalan minta apa? Kita tulis dalam bentuk simbol dulu. I current secondary coil, IS. Okay, soalan minta cari IS sama dengan apa? Jawapan sebenarnya dah ada kat sini dah. So awak akan buat sampai dapat 0.5 lah. Okay, macam mana nak buat soalan ni? Okay, kembali kepada ideal transformer. Ideal transformer, okay, ideal transformer bermaksud power output sama dengan power input. Ni maksud ideal transformer. So apa sahaja nilai power yang kita bekalkan ataupun yang kita berikan, salurkan kepada primary coil, kita akan dapat nilai power yang sama pada secondary coil. Berapa saja power yang kita bagi dekat primary, confirm semuanya completely transferred to output without any loss. Tidak akan hilang langsung. Tak hilang langsung. Okey, dengan beranggapan itu, ni sebenarnya kita dah tahulah ni. Dia nak kita power current secondary, maksudnya ni power input, iaitu primary ataupun Allah input, power input. Kita tahu power input sama dengan 500 watt sama dengan power output sama. Okey, menggunakan formula power iaitu P sama dengan I darab dengan V. So untuk mencari I pada secondary, bermaksud power mestilah power secondary, current mestilah current secondary, voltage mestilah voltage pada secondary. Okay, so nak cari I secondary, power mestilah secondary, voltage mesti secondary yang punya. Okay, tapi kita tak ada masalah untuk secondary sebab kita tahu power nilainya sama, power output atau input sama. So kita rearrange formula untuk dapatkan current. So I S sama dengan PS bahagi VS. Okey, kita tulis atau kita ganti maklumat dalam soalan. Power sama dengan power tadi 500 bahagi dengan voltage. Voltage tadi 1000. Okey, potong ni 5 bahagi 10 0.5. Kali ni kita tak perlukan kawan baik awak tu sebab kita boleh comot. Anyway, 5. And input and output voltage, ni dah bagi dah input dengan output. So kita boleh label dulu slow. Input and output nama. Okey, 240 dan 12. Kenapa warna purple pula? Warna merah. Okey, input yang pertama mention adalah input. So ni adalah V. Jangan tulis input lah. Input apa? Primary. Sebab tu saya ajar tadi. V primary. Okey, 12 output. V secondary. Okey, dua maklumat dah. If the current on the primary coil, current dekat primary 0.3 ampere, current I, primary B. Okay, calculate the current on the secondary coil. Soalan minta cari mana aku punya pointer ni? Aduh. Okay, cari current on the secondary coil I S sama dengan
tak tahu. Okay. Dan satu benda yang awak kena grab dekat sini adalah the mention about ideal transformer. Sebelum awak terlupa ataupun untuk menyebabkan idea itu bermain-main di dalam fikiran awak. Sebab untuk awak selesaikan soalan, awak mesti ada satu framework yang sedang berlega dalam kepala awak. So awak tulislah. Dan awak tulis. Okay, ideal transformer adalah suatu transformer yang power outputnya sama dengan power inputnya. Tulis kat situ. Biar otak awak makin lama dia tengok, makin awak dapat idea, hopefully lah. Okay, so kita nak cari IS. Daripada rumus power, previously power is equals to the product of current and voltage. P sama dengan IV. Okay. Kita tahu nilai powernya sama, so kita boleh equalkan kedua-dua formula ni. Okay, ataupun kita expand dalam bentuk ni. Kita expand dalam bentuk IV. So power output adalah current secondary darab dengan voltage secondary. Sama dengan power input adalah current primary darab voltage primary. Okay, that is how you expand the formula. Kenapa Zahir? Bola saat. Okay, next. Tengoklah kehendak soalan. Soalan minta cari apa? Soalan minta cari IS. Sebab tu perlu tulis macam ni ya. Allah, perlu tulis macam ni, supaya akidah awak untuk menjawab soalan tidak terpesong ya. Supaya akidah anda tidak terpesong, anda tidak buat yang bukan-bukan. Yang orang tak minta itulah yang awak cari. So IP darab VP bahagi dengan VS. Okay, Masya Allah, dah siap. Kita punya formula sudah pun disusun semula. Okay, kemudian gantilah sahaja semua maklumat yang telah pun awak label tadi. Senang tak? Okay, panggil kawan baik anda itu 0.3 darab 240 sama dengan bahagi dengan 12. Maka kita akan dapat jawapannya adalah 6 ampere. So now kita selesaikan soalan 6. Permainan yang sama je. Okay, now kita nak ke bahagian efisiensi kot, saya percaya, dalam subtopik mencari efisiensi. Okay, step down transformer dah diberi dekat awak dah. Step down. Alah, dia buat pasal dah. Pointer ni. Okay, step down transformer supply with 240 volt. Main apa? Supply. So supply maksudnya dia telah diberikan voltage primary. Okay, and 0.6 ampere current ni current at the primary coil. Dia bagi tahu dah primary. So, kita ada VP dengan IP straight away. Straight away ya. So kita tekak itu maknanya sedang berpuasa. Okay, tahniah kepada yang sedang berpuasa. Tahniah kepada yang tahniah kepada yang telah pun bangun sahur dan solat subuh dengan sempurna. Okay, the voltage produced on secondary coil. Okay, voltage produced on the secondary coil. Nampak semak itu tulis kat bawah ni, voltage secondary. Okay, Airil tak puasa. Airil puasa tak baik. Main apa? Main bola. Sekejap lagi ya. Wait boleh tak? Lagi 5 minutes. Okay, 5 minutes. Okay, 5 minutes I'll get to you. Okay, get lost. Okay, VS 260 1.92 ampere is the current. So current milik siapa? Current secondary lah. Tanya pula. Okay, is the transformer ideal? Soalan pertama, adakah
ia sebuah transformer yang ideal. Sekali lagi kita tulis, transformer ideal adalah suatu transformer yang mempunyai power output dan power input yang sama. So your main goal is to determine whether this equation fits the information ataupun this information fits the equation. Betul ke power output sama dengan power input? Okay, power output, untuk awak tak nak keliru, awak juga boleh tulis power dekat secondary sama dengan power dekat primary. Pokok lah awak rasa macam O dengan I tu apa, hard to make sense kan, susah nak dapat idea tu sebab awak biasa S dengan P, boleh juga, sama je, sama maksud lah, sama maksud, either way mana-mana pun boleh. So kita cari dulu power dekat primary. Okay, power dekat primary sama dengan current primary darab dengan voltage. Nak tulis darab kat situ Jadi saya cover balik. Okey, IP berapa? 0.6 kurungan 240. Berapakah nilai power dekat primary? Panggil kawan baik. 0.6 darab 240 sama dengan, okey, 144 watt. Jangan pula tak tahu unit, dah tahu formula tak tahu unit. Kejap lagi kita cari pula power dekat secondary. Power secondary sama dengan current secondary darab voltage secondary. Cari tengok. So dapat 1.92 darabkan dengan 60. Macam tak boleh go ni. Betul ke ni? Sama. Panggil lagi kawan awak, minta dia tolong. 1.92 darab 60. Okey, mana dia? Okey, saya dapat 115.2 watt. So it turns out that power primary, sekejap ya, bagi cantik sikit. Okay, power primary 144. It turns out when you calculate the power on the secondary coil, it is not the same. The transformer is not an ideal transformer. Bukanlah satu transformer ideal. So jawapannya not an ideal transformer. Awak tulis penuh lah. Transformer tu soalan pertama, baru pecahan pertama. Okey, calculate the efficiency. Pecahan kedua ni soalan mintanya lagi ni, hujung ni. Calculate the efficiency. Untuk mencari efficiency, okey, awak boleh gunakan power output bahagi power input darab 100%. Puasa peninggal. Okey, 115. Okey, bahagi dengan 144 darab 100%. Sorry ya, semak sikit. Kona sini sikit. Okey. 115.2 bahagi 144. Okey, darab 100. Okey, dapatlah jawapannya 80. Okey, nasib baik dapat jawapan 80%. A step down transformer with efficiency 60%. Okey, kali ni dia bagi dekat awak efficiency. Okay, used to convert 240 volt to 30 volt.
convert. Okey, guna perkataan to di situ maksudnya ni asalnya lah. Dua-dua voltage. Tapi yang asalnya 240. Convert to. Maksudnya sini adalah primary, 30 adalah secondary. Okey. Ni adalah step down transformer. Awak tengok sini, walaupun awak tak perasan tadi awak baca soalan tu step down, awak tengok sini 240 turun jadi 30. Awak backtrack balik tengok. Betul lah, step down. Okay. So you are not wrong on the labeling. Setakat ni lah, betul lah awak punya tafsiran tu. Okay. And then baca lagi, if the current on the primary coil. Okay, label dulu. Current apa current? Current tu I. Primary coil P. So IP sama dengan 1.2 ampere. Calculate the current on the secondary coil. Soalan minta cari apa? Current on the secondary coil. Yang tak tahu. Okay. Now macam mana nak selesaikan soalan ni? Ada dua konsep kat sini. Konsep power dan juga konsep efficiency. Okay, konsep efficiency. So awak boleh guna formula efficiency. Efficiency pula. Aduh, tentang puasa tersasyul. So efficiency sama dengan power output bahagi power input darab 100%. Okay. So dalam formula efficiency kita ada simbol power dekat situ. But we are not going to substitute power output and power input immediately because we don't have the information yet. Kita ada maklumat tapi tidak secara langsung. Okay. Now apa perlu awak buat? Awak perlu expand the formula power dekat sini. Barulah awak dapat current dengan voltages. The currents and the voltages. Okay, kita ambil sejenak untuk expand. So efficiency sama dengan power output iaitu current secondary darab dengan voltage secondary bahagi dengan power input current primary darab dengan voltage primary darab 100%. Okay, now efficiency tadi 60%. So kita tulis 60% 100 lah. Boleh juga guna simbol 60% tu boleh juga. 60% 100 sama dengan IS. IS kita nak cari. Okey, VS berapa? VS kita 30 bahagi IP kita. Berapa IP tadi? Berapa IP? IP mana tak jumpa? 1.2 darab dengan VP 240 darab 100%. Okey. So kita ada, kalau nak tulis balik boleh. 30 IS sama dengan, okey, kita tengok sini dapat apa? 1.2 darab 240. 1.2 darab 240 288. Okey, sini selesai. Yang perlu didarab dengan darab dengan 100% sama dengan 60%. Okey, so 30. Apa boleh selesai terus lah. Okey, sama dengan 60 bagi 100 apa? 120.6. Okey, panggil lagi kawan awak tu. Tak tolong dia. 248 darab 0.6. Okey, kemudian bahagi answer tu dengan 30. Bismillah. Dapat ke tak jawapan ni? Okey, kita dapat jawapannya
Okey.